Mesir merupakan sebuah negara yang terkenal dengan julukan Bumi Anbiya. Sesetengah pihak menyebut Mesir sebagai gedung ilmu. Ini kerana di Mesir inilah terletaknya sebuah universiti yang tertua di dunia, iaitu Universiti Al-Azhar. Nama Mesir disebut berkali-kali di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi Mesir telah merakamkan kisah perjuangan para rasul dan anbiya alaihimussalatu wassalam sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Bila disebut perkataan Mesir, pasti akan terlintas di fikiran kita nama Nabi Allah Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Allah Harun alaihissalam. Kegigihan mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diceritakan berkali-kali di dalam Al-Quran. Selain Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Allah Harun alaihissalam, Nabi Allah Yusuf alaihissalam juga merupakan salah seorang Nabi yang telah berjuang menegakkan kalimah Allah di bumi ini suatu ketika dahulu. Hari ini Mesir telah berubah wajah. Sedikit sebanyak arus kemodenan telah turut memberi kesan kepada kehidupan masyarakat. Namun, Mesir tetap gah dengan nama Bumi Anbiya dan gedung ilmu. Universiti Al-Azhar telah melahirkan begitu ramai cendekiawan Islam yang masyhur sejak beratus-ratus tahun dahulu hingga ke hari ini. Melangkah ke bumi seribu menara, muzium raksasa ini pastinya mengundang 1001 macam keanehan dan ketakjuban. Lebih-lebih lagilah bagi mereka yang pertama kalinya menjejakkan kaki ke bumi Kinanah ini, bumi Mesir. Dengan peradabannya yang telah dimulai sejak sekitar 7,000 tahun yang lampau, Mesir masih gah menyenaraikan dirinya dalam senarai dunia sebagai sebuah negara yang pernah mencatatkan tamadunnya yang agung. Contohnya piramid dan Sphinx yang telah menjangkau usia berabad lamanya, namun masih berdiri kukuh dan masih dapat dilihat dengan jelas hingga ke hari ini. Tidak hairanlah setiap langkah yang kita susuri di bumi Anbiya ini pernah mencatatkan cerita dan nostalgia yang masih terukir hingga ke hari ini. Sekiranya kita ada kelapangan untuk berjalan dan mengelilingi sekitar bumi Mesir ini, kita dapat melihat dengan jelas rata-rata bangunannya sangat usang dan dindingnya yang bertampal, serta atapnya yang berdebu tebal, dinding yang lusuh, dan kebanyakan bangunannya berwarna kelabu. Mungkin kerana bumi Mesir ini yang sentiasa berdebu, dikelilingi oleh padang pasir dan sering dilanda ribut pasir, justru memilih warna kelabu adalah pilihan yang paling selamat untuk mengelakkan pencemaran dinding bangunan untuk jangka masa panjang. Di dalam bangunan usang itu jugalah berbagai generasi silih berganti meneruskan kehidupan berabad-abad lamanya. Bercakap tentang sosio budaya masyarakat, rata-rata secara umum Islam tidaklah sepenuhnya dimanifestasikan dalam kehidupan rakyatnya, dan kekuatan beragama pada aspek tertentu kelihatan semakin luntur. Untunglah fenomena Arab Islam dalam sosial budaya masyarakat Mesir masih sangat menonjol. Kalaulah bukan peranan dan perjuangan ulama-ulama Islam, sudah pastilah telah lama bangsa Arab ini
melepaskan ikatan Islam di dalam kehidupan mereka secara total. Di bumi Mesir ini, begitu banyak tinggalan-tinggalan tamadun Islam yang masih kekal dan kukuh hingga ke hari ini, menunjukkan kepada kita betapa hebatnya kekuatan Islam pada suatu ketika dahulu. Terdapat juga begitu banyak makam para awliya Allah salihin di bumi Mesir ini. Sekiranya anda ke Mesir, jangan lupa untuk menziarahi makam Imam Syafi'i, Imam Syatibi dan banyak lagi makam para ulama yang telah menaburkan begitu banyak bakti untuk menegakkan Islam di bumi Allah. Ini adalah makam Imam Asy-Syafi'i. Para ulama terdahulu telah berjuang untuk menegakkan Islam semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada apa-apa kepentingan duniawi. Hingga ke hari ini, kitab-kitab tinggalan mereka menjadi rujukan umat Islam sebagai sumber rujukan ilmu. Hari ini di Mesir masih ada para ulama yang ikhlas memperjuangkan Islam. Masih ada para awliya Allah yang mungkin tidak dikenali, dan masih ada para ulama yang benar-benar ikhlas di bumi Mesir. Pengajian kitab secara talaqi, pengajian ilmu secara talaqi masih diamalkan. Sekiranya anda datang ke beberapa buah masjid seperti Masjid Al-Azhar, anda akan melihat ada beberapa kumpulan yang duduk berkumpul berbincang mengenai kitab, sama-sama mentelaah kitab. Masyarakat Mesir juga terkenal sebagai masyarakat yang mencintai ahli bait, mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hairanlah dalam kehidupan keseharian mereka, amalan berselawat menjadi kebiasaan. Di sekitar Mesir terdapat banyak makam keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di Masjid Sayyidina Husain tertanamnya kepala cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Allahu 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 Allahu
चांद सूरज न थे आसमां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था रज़ी हक भी किसी पर आया जब न था रज़ी हक भी किसी पर आया जब न था तब न था कुछ यहाँ तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहू 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 Inilah Masjid Al-Azhar. Suatu ketika dahulu, pengajian dijalankan di masjid ini. Majlis-majlis ilmu dijalankan di dalam Masjid Al-Azhar. Hari ini, Al-Azhar telah berkembang pesat. Cawangan-cawangan Al-Azhar terdapat di setiap bandar di dalam negara Mesir. Kampus-kampus telah dibina untuk menampung para pelajar yang bertambah hari demi hari. Tiada yang wujud melainkan Engkau. Allahu 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 Meskipun rakyat Mesir terpaksa berkerat rotan, berpatah arang, menyaring budaya kuning yang saban hari menujah pemikiran anak bangsa mereka, sama ada melalui media cetak, televisyen atau pelancongan, kehidupan beragama masih dapat kita perhatikan di mana-mana. Alunan bacaan Al-Quran masih dapat kita dengar, sama ada di kedai-kedai Arab maupun di dalam kenderaan, yang ada kalanya terpaksa bersaing dengan lagu pop yang menjadi kegemaran anak muda Arab seperti Amru Diab, Majdah Rumi, Diana Haddad, Hisham Abbas dan lain-lain lagi. Tulisan bertulis ayat Al-Quran juga masih banyak kelihatan di dinding bangunan, pintu-pintu rumah. Malah kalau kita perhatikan di tembok-tembok tapak bangunan yang belum dibina, kita dapat perhatikan kalamullah ada kalanya dipaparkan dengan tulisan tangan yang nyata. Tentang kehidupan umum masyarakat Mesir, kita menyaksikan budaya masyarakat kaya yang gemarkan kereta mewah. Sementara di aspek yang lain, kita juga dapat menyaksikan orang miskin yang menunggang haiwan keldai sebagai tunggangan, sumber untuk mendapatkan sesuap rezeki menyambung kehidupan. Ini merupakan bazar yang diminati banyak pelancong. Bazar ini dikenali sebagai Khan Khalili. Di sini terjual banyak cenderamata-cenderamata yang menarik dengan harga yang berpatutan. Ingatan kaulah impianku, kau permata hatiku, kaulah suara hatiku, kau permata hatiku, kaulah suara hatiku, kau wujud dan esa, kau wujud dan esa kekal selamanya. Allahu 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 Walaupun masyarakat Mesir terkenal dengan kekerasan mereka, namun
ada beberapa aspek lain, kita boleh katakan bangsa Mesir ini sangat beradab sopan dan tinggi budi pekerti. Sebagai contoh, mereka suka tolong-menolong dan membantu orang-orang tua. Hingga kan ada kalanya kita terlihat penumpang teksi yang membantu pemandu menolak kenderaan mereka yang rosak. Fenomena begini tentulah sukar dilihat di negara lain. Di dalam bas juga, kaum wanita sering mendapat keutamaan untuk duduk. Anak-anak muda dan kaum lelaki sering mendahulukan orang tua dan kaum wanita mereka untuk duduk di dalam kenderaan awam. Di samping itu, kita tidak nafikan sifat negatif mereka seperti pembengis, suka marah, mencela, sikap puas, bangga dan memuja keadaan yang sedia ada, sehingga muncullah ungkapan memuja tanah air mereka seperti Misr Ummud Dunya, yaitu Mesir ibu dunia, ataupun Misr Ahsan fil Alam, yaitu Mesir negara terbaik di dunia, dan bermacam-macam lagi ungkapan. Ini merupakan kampus Universiti Al-Azhar yang terletak di Kahirah. Di sinilah para pelajar dari hampir 90 buah negara menuntut ilmu. Terdapat lebih kurang 6,000 para pelajar dari Malaysia, 3,000 dari Indonesia, dan 3,000 dari Thailand, dan hampir 50,000 daripada negara-negara Afrika, dan banyak lagi para pelajar hampir dari seluruh dunia menuntut di universiti ini. Ini adalah Fakulti Syariah Universiti Al-Azhar. Ini pula merupakan Fakulti Bahasa Arab Universiti Al-Azhar. Ini pula adalah Fakulti Usuluddin Al-Azhar. Sekarang kita berada di kampus Universiti Al-Azhar bagi para pelajar puteri. Di Universiti Al-Azhar, para pelajar puteri ditempatkan di kampus yang berasingan dengan para pelajar putera. Ini adalah kampus bagi Fakulti Perubatan Al-Azhar.
Ini merupakan asrama bagi para pelajar putera Universiti Al-Azhar. Di sini ditempatkan para pelajar hampir dari 90 buah negara dari serata dunia. Asrama ini disediakan secara percuma. Selain itu, makanan juga disediakan secara percuma kepada para pelajar. Kitab-kitab pengajian di kuliah juga diberikan secara percuma. Ini pula adalah asrama bagi para pelajar puteri. Sekarang kita berada di Dewan Malaysia Kahirah. Di sinilah kebanyakan para pelajar Malaysia menginap. Selain itu, para pelajar Malaysia juga menginap di asrama negeri yang terletak di Hayu Sabi' dan Hayu Al-Ashir. Di perkampungan para pelajar Malaysia, berbagai-bagai aktiviti sering dijalankan bagi merapatkan ukhuwah di antara para pelajar. Selalunya, program-program seperti seminar, convention, pertandingan dan bermacam-macam lagi program sering diadakan pada waktu cuti musim panas. Cuti musim panas di Universiti Al-Azhar selama 3 bulan. Wahai ahli baba, orang yang budiman, murah hatinya pada tiap insan, banyak harta 100,000 orang kaya baru, hidup mewah hati senang dan banyak uang. Wahai Ali Baba. Sekarang kita berada di Museum Mesir yang terletak di Tahrir. Di dalam museum ini dipamerkan kesan-kesan tinggalan lama tamadun Mesir, dan dipamerkan juga mumia-mumia Fir'aun dan isteri-isteri Fir'aun yang telah diawetkan. Disambut dengan suka terhadap miskin hina, dipandang sama. Masyarakat Mesir merupakan satu bangsa yang tidak kenal erti rendah diri, baik yang miskin ataupun yang kaya. Keramahan mereka yang luar biasa ada kalanya amat merimaskan, terutamanya bagi orang-orang Asia yang tidak gemar bergurau keterlaluan ataupun kita sebut sebagai overacting. Lebih-lebih lagi bila diajukan pertanyaan yang ada kalanya langsung tidak munasabah dan tidak logik, lebih layak dikatakan soalan bodoh. Bagi mereka orang Malaysia yang belajar di sini sama saja. Jika pada pandangan mereka kita telah melakukan sesuatu yang menyalahi, lantas ditengking sesuka hati tanpa teragak-agak, tidak kira siapa, pegawai, ustaz, orang tua, perempuan,
bagi mereka semuanya sama saja. Hakikatnya, apa yang sebenarnya berharga di bumi Mesir ini adalah permata-permata ilmu dan para ulama yang mengundang jutaan pengunjung dari serata dunia ke bumi ini. Itulah Mesir yang mengundang jutaan pengalaman kepada para pengunjungnya. Mesir, bumi Aulia, bumi para rasul. Mesir, Ardul Kinana.